Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bertemu kita pada kali ini dalam siri yang keempat, membincangkan mengenali hakikat manusia. Dalam kuliah pada kali ini kita membincangkan 5 perkara, yakni yang berkaitan dengan hakikat kejadian manusia di antara roh dan jasad, manusia dan akal, manusia dan roh, manusia dan jiwa, dan manusia antara mulia dan hina. Penting untuk kita mengetahui tentang manusia, tuan-tuan, kerana kita biasa membincangkan tentang konsep ketuhanan, dan masa yang sama kita kena juga bincang tentang konsep kemanusiaan, kerana ada ulama menyebutkan bahawa sesiapa yang kenal Tuhannya, maka sesiapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Untuk mengenal Tuhan, salah satu daripada caranya ialah dengan kita mengenal diri, kita mengenal elemen-elemen yang terdapat dalam diri kita. Begitu juga kita mengenal hakikat diri kita yang ada kelemahan-kelemahan yang tertentu, antara mulia dan hina, yang akhirnya kita akan dapat tahu kebergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertamanya kita sedar dan kita tahu bahawa manusia ini terdiri daripada 2 perkara, roh dan jasad. Kita ada roh dan kita ada jasad, di mana jasad kita ini hanyalah sebagai vehicle yang membentuk, yang menjadi kenderaan kepada roh yang sebenarnya ialah dia punya intipati kepada diri kita adalah roh kita. Seperti mana telefon, tuan-tuan, telefon kita apa jua jenis yang ada sekalipun, tetapi sekiranya tiada bateri, tiada line, kita ada telefon cantik tetapi tak ada bateri, roh tak ada, bateri tu tak akan hidup. Telefon tu kita beli mahal sekalipun maka tidak berguna. Ataupun mungkin kita ada bateri tetapi kita tak ada line, tak ada application tak ada, maka itulah contoh di antara manusia, di antara roh dan jasad. Jasad ini, tuan-tuan, dia tunduk kepada tuntutan jasmani, keperluan kepada makan minum, berkeluarga, tuan-tuan untuk nak kepada tempat tinggal. Ini semua keperluan kepada jasmani yang diperlukan oleh jasad kita. Dia jasad ni adalah luarannya, tetapi lebih penting daripada jasad itu ialah roh, kerana hakikat kejadian manusia ialah pada rohnya. Roh ni walau macam mana pun, tuan-tuan, tunduk kepada tuntutan kejiwaan, tuntutan kepada ketuhanan, tuntutan kepada aspek spiritual yang dapat menguatkan aspek rohani kita. Inilah kedua-dua aspek ini perlu diseimbangkan. Seperti mana kita perlu kepada makan, begitu juga kita perlu kepada zikir. Seperti mana kita perlukan kepada tempat tinggal, begitu juga kita perlu kepada solat, kepada amalan-amalan kerohanian yang lain, supaya kedua-dua aspek dan inilah yang boleh menyebabkan manusia hidup dalam keadaan yang bahagia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia juga, tuan-tuan, diberikan kepada manusia ni akal. Akal ni yang menyebabkan manusia merupakan haiwan yang boleh diajar. Satu lagi perkataan yang bila disebut dalam bahasa Melayu haiwan ini merujuk kepada binatang. Sebenarnya, tuan-tuan, haiwan ini dalam bahasa Arab, haiwan maksudnya benda yang hidup. Benda yang hidup ni termasuklah binatang, termasuklah kita manusia, merupakan benda yang hidup. Tetapi yang membezakan antara manusia dengan haiwan yang lain ialah manusia ni boleh diajar, kerana Allah Ta'ala memberikan kepada dia akal. Haiwan lain boleh diajar, tetapi bukan diajar menerusi kemampuan akalnya, tetapi menerusi latihan yang dilatih berulang kali. Haiwan ni biasanya perlu dilatih, latih kebiasaan itu hasil daripada dia dibiasakan satu-satu perkara, maka dia dapat melaksanakan tugas. Contohnya monyet,
dia beruk, dia boleh beruk, dia boleh ambil buah kelapa, kan. Bukan sekali aja, kan, bukan aja menerusi logik, menerusi akal, tapi menerusi latihan-latihan yang dilakukan kepada haiwan berkenaan. Inilah kelebihan manusia yang boleh diajar. Cumanya kemampuan manusia untuk diajar itu mungkin berbeza di antara orang ke orang lain. Ada orang yang ajar sekali dapat, ada orang yang ajar perlu kepada banyak kali, 10 kali baru dapat. Ada yang tak, ada yang perlu ditunjukkan, dia nak dilatih. Mungkin dia punya kemampuan akalnya rendah, walau macam mana pun ini adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Taala sebut allamal insana ma lam ya'lam. Allah Taala ajar manusia benda yang dia tak tahu. Ini kita bersyukur atas kelebihan akal yang ada pada manusia. Dia merupakan alat berfikir, menimbang buruk dan baik ataupun merasa perubahan. Ini akal. Bukan sekadar berfikir tetapi ada unsur rasa. Sebab itulah ada pengkaji-pengkaji dan ulama menyebutkan bahawa dia ada mempunyai unsur roh, unsur qalb. Qalb ni hati, an-nafs jiwa, akal ni adalah logik, fikiran. Jadi semua ni berkait rapat. Dia bukannya terasing, dia berkait rapat. Sebab kita nama manusia, aspek dalaman semuanya berkait dalam hati kita. Jadi yang pertama tadi, kita ada roh, kita ada jasad, kita ada akal. Dan juga apabila manusia ni gagal memanfaatkan akalnya, maka dia akan turun tarafnya lebih rendah daripada haiwan. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-A'raf sebagai contoh. Allah Ta'ala sebut manusia ni yang tidak menggunakan akalnya lebih teruk daripada haiwan. Haiwan ni memang tak berakal, kan, memang dijadikan untuk manusia, kan. Tetapi manusia ni kalau mati, mana boleh disembelih. Kalau mati pun orang terpaksa usung ke kubur je. Tak ada pula orang nak makan manusia, kan. Ini, kan, Allah Ta'ala sebut lebih sesat daripada haiwan kerana tidak menggunakan akalnya. Jadi sebab itu, kan, kita memahami hakikat kejadian manusia ni yang Allah Ta'ala berikan akal, dan Allah Ta'ala mengharamkan apa-apa jua perkara yang boleh merosakkan akal fikiran manusia. Begitu juga tuan-tuan, selain daripada akal, Allah Ta'ala berikan kepada kita roh. Roh ni aspek dalaman. Dalamannya roh ini perkara yang kita tak tahu, yang ditiupkan ke dalam jasad kita, ke dalam jiwa kita, yang disebutkan dalam Al-Quran, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini cerita dalam Nabi Adam alaihi salam, bila diciptakan dan dirohkan, dan mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ceritanya tentang bagaimana roh ini merupakan aspek yang kita tak tahu bagaimana hakikatnya. Bila ditiupkan kepada kita, maksudnya pada waktu kita berada dalam perut ibu pun kita tak tahu bila, malaikat pun tak tahu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita sebut perkataan roh ini ada kalanya sama dengan an-nafs, sama masuk dengan nafs. Tetapi apabila disebut an-nafs, jiwa, dia ada kalanya dia bermaksud zat ataupun jasad, dan ada kalanya bermaksud roh. Jadi roh ini lebih luas daripada nyawa. Contohnya bila kita sebut roh ni ada orang masukkan nyawa, kan. Ada orang masukkan roh ni adalah jiwa, kan. Jadi perkataan-perkataan yang hampir serupa tetapi mempunyai makna, ada sedikit perbezaan antara satu sama lain. Yang pasti semua orang mempunyai roh. Tuan-tuan mempunyai roh, saya mempunyai roh. Kalau tak ada roh, matilah kita, tuan-tuan. Yang seterusnya, tuan-tuan, ialah nafs. Perkataan nafs. Nafs, bahasa Melayu nafs ni disebut sebagai nafsu, keinginan. Tidak, tuan-tuan, dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab, an-nafs ni bukan maknanya keinginan sahaja. Bila orang sebut orang Melayu, nafsu ni apa? Perkara jahat, kan, perkara keinginan, dan keinginan ni keinginan yang buruk. Tuan-tuan, dalam Al-Quran bila kita sebut nafs ni, dia juga mempunyai makna yang luas. Contohnya kullu nafsin za'iqatul maut,
kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap yang bernyawa, nafs, nyawa, kan? Ada kala nafs ni jiwa, yakni diri manusia. Ada kalanya dalam hati manusia, nafs. Ini makna-makna kepada jiwa manusia. Tapi kita faham bahawa dalam keinginan manusia, dalam diri manusia ini ada keinginan. Keinginan itulah yang menyebabkan manusia hidup. Tuan-tuan, bila kita belajar tentang jiwa, tentang nafsu kita, keinginan inilah yang menyebabkan manusia hidup. Mana mungkin manusia hidup tanpa keinginan? Keinginan berpakaian, keinginan nak bercantik, keinginan nak kepada kenderaan, keinginan yang lebih daripada keperluan. Keperluan ni asas. Lebih daripada itu, keinginan-keinginan manusia. Keinginan inilah yang menyebabkan manusia mencari kehidupan yang lebih selesa. Nak cari rumah yang paling hebat, yang paling selesa, duit yang paling banyak. Keinginan-keinginan inilah. Dan semua keinginan itu dalaman. Tak tahu, kita pun tak tahu macam mana boleh datang keinginan itu. Tapi yang pastinya kalau orang dah tak ada keinginan, makan pun dah tak ingin, suap kat dia pun maksudnya makanan pun dah menolak, kan, dah tak nak makan, dah tak nak minum, kan, tu maknanya kan mungkin tak lama lah kot, wallahu alam. Tapi nak ceritanya ialah keinginan ini merupakan aspek dalaman yang ada pada manusia. Istilahnya nafs, tapi orang Melayu bila sebut nafs ni, dia maksudkan nafsu adalah keinginan sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia tunduk kepada kehendak nafsu dan keinginan. Ini manusia. Dia tak boleh lepas daripada nafsu dan keinginan. Kalau dia tak ada nafsu, kalau dia tak ada keinginan, mati manusia. Tak ada keinginan kepada makan, tak ada keinginan kepada berpakaian, tak ada keinginan, semua tak ada keinginan, tak ringin belaka, matilah dia. Kan? Jadi Allah Ta'ala menyempurnakan keinginan manusia itu dengan memberikan ujian kepada manusia menerusi wanita, menerusi harta benda, pangkat, kekayaan dan sebagainya, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhir ayat. Diberikan keinginan, dan inilah diletakkan ujian kepada manusia. Jadi maknanya tuan-tuan, manusia ini ada roh dan ada jasad. Manusia ni ada akal. Manusia ni ada dia punya keinginan. Manusia ni ada roh. Ini yang perlu dihadami oleh manusia, dan keinginan-keinginan itu tidak terbatas. Keinginan manusia tak terbatas, tuan-tuan. Sebab tu orang sebut nafsu manusia ni sentiasa muda. Tuan-tuan, kalau ikutkan nafsu kita sentiasa muda. Ini resam kepada nafsu. Mana ada nafsu nak tua? Mana ada nafsu walaupun orang tua, keinginannya sentiasa muda. Keinginannya nak macam-macam. Umur walaupun dah 70 tahun, 80 tahun, kalau tanya nak kahwin ke tidak, mungkinlah nak kahwin lagi. Wallahu alam. Tapi nak ceritanya keinginan manusia ni, tuan, tak terbatas. Di sinilah terletaknya bagaimana manusia yang memanfaatkan keinginan tadi untuk tujuan kebaikan, membangunkan dunia, dan tidak mengikut semua kehendak dan keinginan ini, maka insya-Allah orang ini akan berjaya. Kalau ikut semua keinginan manusia, manusia ini akan jadi haru biru, tuan-tuan. Manusia perlu ada berkata tidak kepada sebahagian daripada keinginan manusia. Inilah orang dalam ilmu tasawuf belajar mujahadahnya, kan, belajar supaya dapat menghindarkan keinginan-keinginan tadi daripada keinginan yang buruk, kerana memang Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia ni di antara hina dan mulia. Memang Allah Ta'ala jadikan mulia ini, menjadikan manusia ini secara mulia. Allah Ta'ala sebut walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Tetapi kan ada beberapa keadaan yang akhirnya manusia berada dalam kehinaan, berada dalam perkara yang jijik, kotor, kerana melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita lihat ayat-ayat Quran yang menjelaskan dan menceritakan tentang hakikat diri manusia ini,
Allah Ta'ala bangkitkan tuan-tuan. Cerita tentang manusia ini. Alam nakhluqkum mimma immahin, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat. Tidakkah kami jadikan kamu daripada air yang hina, mahin ini? Kan? Hina di sini bukan bermakna jijik ataupun kotor. Tetapi Allah Ta'ala bangkitkan manusia ni. Tidakkah wahai manusia, kami jadikan kamu daripada air yang tak ada apa, tak ada nilai langsung. Orang putih sebut nothing. Tak ada apa pun nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi manusia berapa titik sahaja, tak ada apa pun. Tapi dari situlah Allah Taala membesarkan manusia, menjadikan manusia dalam rahim, mengeluarkannya, kemudian membesar-besarnya, akhirnya menentang Allah Taala. Ini yang Allah Taala nak marah ni, kan? Sehingga Allah Taala bangkitkan, alam nakhluqkum mimma immahin, tidakkah kami jadikan kamu daripada air yang hina? Sebab tu saya sebutkan tadi, hina ni bukan jijik kotor, kan? Tetapi hina di sini adalah yang tiada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama fiqh meletakkan hukum air mani ini, kan, air yang bersih. Dia walaupun najis, keluar najis, tetapi kalau orang tanya, boleh tak Ustaz, saya nak berwuduk dengan air mani, ini timbul isu lah, tuan-tuan. Ada orang Ustaz sebut, dia kata buat main 2 kolah dulu baru boleh letak hukum. Ini pun satu pertanyaan luar kotak ataupun tak kotak lah, wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menyebutkan tentang hakikat kejadian manusia yang dijadikan daripada air mani, yang menyebutkan hakikat kejadian manusia supaya manusia sedar hakikat mereka, supaya manusia tidak bongkak. Manusia ni tuan-tuan, dia suka lupa. Manusia ni juga dia suka lupa. Bila dia lupa, dia rasa bongkak, dia rasa hebat, dia rasa kuat. Sebab itu Allah Ta'ala banyak cantas sifat-sifat manusia ni. Tidakkah manusia melihat, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin? Tidakkah manusia melihat kami menjadikannya daripada nutfah, daripada air mani, fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia jadi kuat sangat membangkang. Allah Ta'ala cukup marah kepada manusia. Juga dalam surah At-Tariq, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, kan? Ini dah terbalik dalam susunan ayat dia. Falyanzurul insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Manusia perlu melihat daripada apa dia dijadikan, supaya manusia sedar kepada dirinya sendiri. Inilah hakikat kejadian manusia yang disebutkan dalam banyak Al-Quran, supaya manusia sedarkan diri. Apatah lagi tuan-tuan, kalau kita melihat manusia ini, kan, lahir daripada perlakuan yang menjadi rahsia antara pasangan. Perlakuan hubungan seksual antara suami isteri ini merupakan satu perkara yang rahsia, yang malu untuk didedahkan kepada umum. Perlakuan ini perlakuan rahsia yang kita tak dedahkan perkara ini kepada umum, kerana dia merupakan satu perkara yang sangat secret, yang hanya diketahui dan dirasai, dialami oleh pasangan suami dan isteri sahaja. Tak ada pula orang tulis kat Facebook cerita dia berpasang, cerita dia berhubungan dengan suami dia ataupun dengan isterinya. Kalau ada pun tuan-tuan, kalau orang cerita macam ni orang tak pun nak betul ni, kan? Begitu juga tuan-tuan, bukan sekadar malu untuk didedahkan, air mani itu keluar daripada kemaluan manusia, kan? Kemudian bila dibesarkan bayi itu, keluar pula bayi itu daripada kemaluan manusia, kan? Semuanya manusia ni tuan-tuan, kan, semuanya lahir daripada persekitaran malu. Nak ceritanya hakikat kejadian manusia supaya manusia kenal diri. Tadi kita cerita tentang hakikat manusia, ada roh, ada jasad, ada akal, ada nafsu, kan? Ada manusia yang mulia dan yang hina, kan? Kita tengok bagaimana nothingnya manusia ini dan malunya manusia ini, daripada hubungan seks yang malu, kan, daripada keluar daripada kemaluan manusia, dan
lahirnya manusia daripada kemaluan. Nak ceritanya kan bagaimana itulah hakikat kejadian manusia, namun akhirnya manusia ni besar diri, bongkak mengikut resam iblis dan syaitan, dan inilah yang perlu untuk disedari oleh manusia. Allah Ta'ala telah pun memberikan kelebihan kepada manusia sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, disebutkan dalam surah Baqarah, kita sebagai khalifah, yakni seorang yang memegang amanah, yang dikurniakan akal, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-61, ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala minta kita makmurkan dunia ini kan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berikan kelebihan, kelemahan. Allah Ta'ala jadikan yang buruk dan yang baik. Allah Ta'ala berikan akal kepada manusia, berikan roh, dan Allah Ta'ala minta manusia bangunkan bumi ini dengan baik, dan itu merupakan satu amanah yang Allah Ta'ala bekalkan kepada manusia. Kerana itulah di atas kelemahan-kelemahan inilah manusia perlu mengakui hakikat dirinya yang lemah, yang memang Allah Ta'ala jadikan begitu. Kita ni tuan-tuan, kita kena sedar, kuat ke diri kita ni? Kuat kat diri kita ni? Dari sudut fizikal kita kuat tak? Kan? Dari sudut tangan kita, kan? Kuat tak tangan kita? Kan? Kuat tak kita punya mata kita? Mungkin tak kuat dari sudut dari sudut kemampuan kita untuk melihat, tak kuat tuan-tuan. Kemampuan kita untuk berfikir mungkin tak kuat. Tangan kita mungkin kita hanya tak boleh angkat, tak boleh angkat 100 kilo, tak boleh angkat dah kan. Malahan nak cerita tak kuatnya kita ni tuan-tuan, kalau kita tengok tangan kita ni, tangan ni kan, kalau nyamuk yang kecil dia punya belalainya masuk dalam tangan kita, isap darah kan, kemudian apa yang berlaku mungkin menyebabkan kita terkena penyakit-penyakit denggi dan sebagainya, kerana disebabkan oleh belalai yang kecil saja ni. Tak kuat tuan-tuan, kita punya fizikal kita tak kuat, semua tak kuat. Jadi manusia atas sifat demikianlah perlu mengakui sifat kelemahan-kelemahan diri, yang bukan sekadar itu tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut banyak sifat kelemahan dalam Al-Quran ni tuan-tuan. Apa sifat kelemahan yang Allah Ta'ala sebut? Manusia ni rugi, manusia ni kedekut, manusia ni sombong kan. Innal insana lafi khusrin, innal insana li rabbih lakanud, innal insana la yatgha, manusia ni cukup degil, toro, melampau-lampau. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala bayangkan manusia kedekut, manusia zalim, manusia ni macam-macam lah, sifat-sifat negatif yang digambarkan kepada kelemahan yang ada pada manusia. Kelemahan-kelemahan ini disebut dalam Al-Quran supaya manusia sedar, walaupun di sana memang manusia ada sifat kelebihan, diangkatkan kemuliaan manusia, tapi dalam masa yang sama ada sifat ada sifat kelemahan yang ada pada manusia, supaya atas kelemahan itulah hilangnya nilai bongkak yang ada pada manusia, yang kita pernah sebut dalam siri sebelum ini. Sombong itu merupakan salah satu daripada sebab manusia menolak kebenaran. Dia rasa dia kuat, dia rasa dia hebat, yang menyebabkan manusia menolak kebenaran. Sebab itu kelemahan ini diwujudkan kepada manusia supaya manusia ada rasa bertuhan. Kalau manusia ni kuat, apa yang dia buat semua dapat, apa yang dia nak semua peroleh, apa yang dia rasa semua akan dia dikecapi, semua dia nak kan. Dunia ni yang pertama akan susah, sebab tak ada orang miskin. Bila tak ada orang miskin, semua jadi miskin, lagi susah kan. Allah Ta'ala kan berikan manusia ada miskin, ada kaya, ada pertengahan, ada tinggi, supaya melengkapkan kehidupan manusia. Kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia ini mewujudkan rasa bertuhan. Bila manusia ada rasa lemah, sakit, tak kuat, ada benda yang dia tak dapat, manusia akan ada rasa bertuhan. Meletakkan rasa pergantungan manusia kepada Allah Ta'ala kan, baru dia ada rasa bergantung dengan Tuhan. Manusia berhati-hati dan tidak melakukan sesuatu perkara di luar batasan kodratnya. Kalau tahu dia lemah, dia tak buat perkara yang boleh membahayakan.
dia tahu dia lemah, dia berusaha untuk mengatasi kelemahan yang dia hadapi di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, ini kelemahan manusia. Kelemahan manusia ini bukan untuk kelemahan manusia, tetapi akhirnya untuk kekuatan kepada manusia. Manusia lemah sana, manusia lemah sini. Sebenarnya itu adalah satu benda yang positif untuk memberi sesuatu yang kuat ataupun untuk mengukuhkan manusia itu sendiri. Kalau manusia itu semua sempurna, kan, maka tidak akan ada kehidupan di atas muka bumi ini. Sebab semua dah semua sempurna, nak macam mana? Kan, siapa nak menyempurnakan antara satu sama lain? Kerana yang sempurna itu adalah Allah Ta'ala. Di sinilah terletaknya, tuan-tuan, kelemahan manusia, kan, yang tadi kita bincang sebelum kita bincang tentang konsep ketuhanan, yang kali ini kita bincangkan konsep manusia. Konsep manusia ni, bila kita sedar diri kita lemah, di situlah kita mula akan rasa bertuhan, akan rasa meletakkan keyakinan dan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita akan mencapai tahap suatu kehidupan yang sempurna lagi bahagia. Saya kira itu yang dapat saya kongsikan dalam siri ini, yang menyentuh tentang sifat dan kelemahan manusia, mengenali hakikat kejadian manusia. Mudah-mudahan dia dapat memberikan panduan kepada kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.